Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada petang hari Selasa 19 Syawal tahun 545 Hijriah. Nifak manusia itu dari sebab kehinaannya. Orang munafik itu pakaiannya sahaja yang bersih, tetapi hatinya najis. Dia berzuhud pada benda-benda yang mubah, tetapi dia malas untuk berusaha menambah kebaikannya. Dia makan dengan menjual agamanya, tidak pernah berwarak sama sekali. Dia berani makan haram yang jelas. Perkaranya tersembunyi kepada orang awam, tetapi tiada tersembunyi kepada orang yang khusus. Semua zuhudnya dan taatnya pada zahir sahaja, sebab kelihatan zahirnya penuh dengan kebaikan, akan tetapi batinnya semuanya rosak. Celaka engkau. Taatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati, bukan dengan kulitnya. Semua perkara-perkara ini bergantung dengan hati, rahsianya dan rohaninya. Telanjangkan dirimu dari apa yang ada padanya, sehingga aku boleh mengambil daripada Allah Azza wa Jalla pakaian yang tidak akan lusuh sebagai gantinya. Tanggalkan pakaianmu itu, supaya Allah memakaikanmu pakaian yang baru. Tanggalkan pakaian kemalasanmu terhadap hak-hak Allah Azza wa Jalla. Tanggalkan pakaian dampinganmu dengan manusia dan pakaian syirikmu dengan mereka. Tanggalkan pakaian syahwat, sombong, ujub dan nifak itu, dan sikapmu sukakan sanjungan manusia, aluan-aluan mereka dan pemberian mereka. Tanggalkan pakaian dunia dan pakai pakaian akhirat. Buangkan perasaan daya upayamu, kekuatanmu, kemurahhatianmu, dan mari lemparkan dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla tanpa daya upaya, tanpa kekuatan dan tanpa bergantung dengan sebab musabab hidup, dan tiada syirik dengan sesiapa pun dari makhluknya. Ya, apabila engkau dapat melakukan semua itu, nescaya engkau dapat melihat kelembutan Tuhan datang di kelilingmu, rahmatnya berkumpul denganmu, nikmatnya dan kurnianya memeluk dan menyarung tubuhmu. Dampingkan dirimu kepadanya, terjun kepadanya, berkeadaan telanjang dari dirimu dan siapa pun yang lain. Datang kepada Allah dengan terputus hubungan dengan selain Dia. Pergi kepada Allah segera dengan keadaan terputus dan terpisah dari sesiapa pun, sehingga Allah boleh membawamu dan menyampaikanmu dengan kekuatan zahirmu dan batinmu. Meskipun jika semua alam ini tertutup di hadapan mukamu dan engkau sedang dipikulkan dengan pikulan yang berat, semua itu tidak akan membahayakanmu. Malah Dia, yakni Allah, akan memeliharamu. Barang siapa yang membinasakan dunianya dengan kuasa zuhudnya dan membinasakan segala yang selain Allah Azza wa Jalla dengan kuasa keinginannya, maka dia telah sempurna kebaikannya dan nyata kejayaannya, dan akan memperoleh kedua-dua kebaikan dunia dan akhirat. Lantaran itu, hendaklah kamu mematikan nafsu kamu, kecenderungan kamu, dan syaitan-syaitan kamu sebelum kamu mati.
Hendaklah kamu menjaga mati yang khusus sebelum datang mati yang umum. Wahai kaumku, sambutlah seruanku ini. Kerana aku sebenarnya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Aku pun menyeru kamu ke pintu Allah dan taat kepadanya. Aku tidak menyeru kamu kepada diriku. Orang munafik tidak pernah menyeru manusia pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia menyeru kepada dirinya sahaja. Dan dia hanya menuntut bahagiannya. Minta dikabul permintaannya. Pendek kata, dia itu sentiasa menuntut dunia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Majlis yang ke-8. Bagaimana Syekh Abdul Qadir menekankan marwah sebenar orang beriman. Marwah yakni izzah, kemuliaan kita. Bila mana Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang beriman. Orang beriman ada izzah, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya lah yang menyebabkan dia tidak takut kepada selain Allah. Tidak berharap selain Allah. Tidak bergantung selain Allah. Maka inilah izzah orang-orang beriman. Melihat sesuatu kerana Allah, untuk Allah. Dan kesibukan mereka dengan Allah SWT. Kerana manusia dalam dua kesibukan. Sama ada kesibukan dengan Allah atau kesibukan lain daripada Allah. Manusia dalam dua perhambaan. Sama ada menjadi hamba Allah atau menjadi hamba selain Allah. Dan manusia dalam dua kekuatan. Sama ada kekuatannya dengan Allah atau kekuatannya selain Allah. Dan manusia itu mulia dengan dua kemuliaan. Sama ada dia memilih kemuliaan di sisi Allah atau memilih kemuliaan di sisi manusia. Yang memilih selain daripada Allah, maka sebenarnya dia dijangkiti dengan satu penyakit, munafik. Kerana itu dalam nasihat, wasiat, penekanan Syekh Abdul Qadir menyebut, wahai munafik. Bukan beliau maksudkan munafik i'tiqad. Kita tahu munafik ini ada dua. Satu namanya munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad ialah sebenarnya orang kafir. Berpura-pura Islam untuk menghancurkan Islam, merosakkan Islam daripada dalam. Dan golongan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini berada di tempat paling bawah dalam neraka, dan kamu wahai Muhammad tak akan jumpa mana-mana orang akan tolong dia lagi, yang memberi syafaatnya lagi. Yang kedua disebut sebagai munafik amal, atau kita sebut an-nifaqul amali. Kita ada an-nifaqul i'tiqadi dan yang kedua an-nifaqul amali. Nifaq amalan. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut di sini adalah tentang nifaq amalan. Amalannya tak macam yang Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku ciptakan kamu semua menyembah aku. Itulah amalan kita. Seharian kita dalam ibadat untuk Allah, kerana Allah, demi Allah. Maka inilah amalan kita. Tetapi bila segelintir manusia punya sifat nifaq amali, maka ini yang disebut oleh Nabi SAW. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. Ada 4 sifat yang merupakan siapa yang ada padanya dia munafik yang sebenar. Yakni munafik amalan dia. Dia ada 4 sifat, dia munafik yang sebenar. Dan siapa yang ada salah satu sifat, maka dia masih ada sifat munafik dalam dirinya sehingga dia meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW menyebut 4 sifat. Yang pertama, bila mana
Dia diberi amanah, maka dia khianat. Dia diberi amanah oleh Allah dengan perintah, dengan larangan, maka dia khianat. Dan bila mana dia bertutur dan berbicara, dia bohong. Bila mana dia berjanji, maka dia ingkari. Dan bila mana dia berbalah, dia melampau. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 sifat yang menjadi teras kepada munafik amalan. Bila 4 tiang ini ada pada seorang manusia, walau dia mengaku beriman, wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslim, walau dia sembahyang, walau dia puasa, walau dia dakwa dia orang Islam, dia dakwaan dia sebagai orang Islam, dia Islam, tetapi dia membina Islamnya dengan 4 tiang munafik. Bila dibina dengan 4 tiang munafik, maka munafik atau sifat nifak lain yang akan datang berkumpul di situ, sehingga dia merobohkannya. Dia buat tempat, macam kita kata tempat pembiakan nyamuk Aedes, sampai dituangkan tempat tu. Sebab benda tu, dia buat suatu benda yang boleh menarik sifat munafik yang lain. Itu orang yang khianat, dan kita tahu khianat paling besar, khianat kepada Allah. Dengan Allah beri nikmat, Allah beri limpahan kurniaannya, malangnya dia tetap mencari redha manusia, bukan redha Allah. Orang yang berbohong, yang berkata dalam sembahyangnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sembahyangku, korbanku, ibadatku, hidupku, matiku kepada Allah, hanya kerana Allah. Rupanya tidak, dia berbohong. Yang dia berkata lillahi ta'ala dalam solatnya, lillahi ta'ala dalam puasanya, rupanya dia berbohong. Yang dia berkata saya cuma mengharapkan pahala Allah, rupanya dia nak manusia, dia berbohong, cakapnya bohong. Yang bila mana berjanji, dia khianat. Janji dia dengan Allah, dia khianat dengan janji pada Allah. Dia sentiasa berjanji, saya tak akan ulang dosa saya tak akan ulang dosa. Maka dia terus ulang dan ulang dan ulang. Ya Allah, kalau engkau bebaskan aku daripada musibah ini, nescaya aku jadi orang baik. Dibebaskan daripada musibah, dia ulang balik kejahatan. Dia berjanji mungkir. Dia pernah berjanji kalau diberikan sekian-sekian, dia akan jadi hamba Allah yang baik. Ya Allah, kalau engkau beri padaku rezeki yang banyak, nescaya aku menjadi sepemurah manusia. Dia berbohong, dia tak buat. Janji dia mungkiri. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya aku punya anak, nescaya aku akan gunakan anakku ini pada jalanmu. Dia mungkiri janji. Anaknya dibiarkan lalai daripada ingat Allah. Dia berkata, ya Allah, sekiranya engkau beriku jawatan dan pangkat, nescaya aku gunakan pangkat dan jawatan ini kerana-Mu. Dia mungkiri janji. Dia menggunakan kerana dirinya. Beribu janji yang kita mungkin sebut, lalu kita tidak tepati atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ini sifat munafik. Dan sifat seterusnya disebut oleh Rasulullah tiang munafik, yang merupakan munafik amalan. Dia tidak menjaga sempadan perbalahan dia. Kalau dia berbalah dengan orang beriman, dia melampau-lampau, seolah-olah tidak ada jalan keluar dan jalan perdamaian. Maka ini sifat yang melampau, yang merupakan warisan nifak. Kalau kita baca antara akhlak seorang ulama, iaitu Hamka, Profesor Hamka atau Buya Hamka, seorang ulama yang terkenal di Nusantara. Bila beliau dipenjarakan oleh Soekarno sekitar tahun 65, 64 hingga 65, 2 tahun di penjara dengan zalim dan kejam, diseksa, ditorture, dipukul, dituduh dengan tuduhan fitnah. Kononnya berpakat dengan orang Malaysia untuk gulingkan Presiden Soekarno. Berpakat dengan kerajaan Malaysia, khianat pada negara, dituduh khianat. Kononnya mendapat dana daripada Tunku Abdul Rahman, yang ketika itu Perdana Menteri Malaysia, untuk menggulingkan Soekarno. Pada waktu itu kalau kita tahu hubungan Malaysia Indonesia ni dia agak tegang dengan kempen ganyang Malaysia. Kerana Soekarno nak menguatkan kuasa diktatornya dan nak meluaskan kuasanya di Nusantara termasuk Malaysia dan sebagainya.
Maka dituduh Bung Hamka sebagai orang yang khianat, yang berpakat. Hanya kerana bimbang kuasanya. Akhirnya Soekarno, selepas bertukar Soekarno pada Soeharto, maka dia dibebaskan. Namun Soekarno waktu dekat nak mati diwasiatkan yang menjadi imamnya ialah Hamka. Dia minta. Tentang Hamka, seorang ulama dia tahu sempadan perbalahannya. Dia walau nak marah, ni jahat ni, penjarakan dia, tuduh dia, torture dia, ukur dia, laporkan dia, biarkan dia tak tidur. Bayangkan dalam penjara waktu itu, di penjara dia tak ketuk. Namun beliau memaafkannya. Beliau solat jenazah. Jadi imam solat jenazah. Ini sifat pemaaf yang menandakan seorang mukmin yang hebat. Tapi kalau kita lihat, kita bercakap tentang hubungan kita, kita bergaduh sama-sama kita, macam tak jumpa jalan keluar. Kita tak reti nak berbaik, tak reti nak minta maaf, tak reti nak merendahkan diri. Lalu kita terus menyebut kejahatan-kejahatan yang kita reka dan cipta. Fitnah yang kita semai, sehingga kita lupa bahawa setiap perbuatan, setiap perkataan kita akan menjadi azab di hari akhirat kelak. Maka kalau kita sebut apa, kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Tadi kita sebut intronya, munafik yang Syekh nak sebut ni. Munafik apa? Bukan munafik akidah. Syekh bukan menuduh orang tu kafir dan sebagainya. Berbicara tentang orang nak jadi lebih baik. Seorang yang nak jadi lebih baik, maka hendaklah dia melihat dirinya munafik. Bagaimana saya katakan begitu? Tuan-tuan pernah dengar kisah popular Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu? Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Hanzalah berkata, laqad nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik. Lalu kata Abu Bakar, kenapa kamu cakap macam tu? Kita kan orang beriman. Hanzalah munafik. Lalu kata Hanzalah, waktu aku duduk depan Rasulullah, Rasulullah bercakap tentang syurga, tentang neraka, aku amat takut dan amat merindui. Sebut neraka, aku takut neraka. Sebut syurga, aku merindui syurga. Namun bila aku keluar daripada majlis Rasulullah, sibuk dengan isteri dan keluarga aku lupa segala-galanya, maka aku munafik. Lalu kata Abu Bakar, kalau begitu wahai Hanzalah, aku juga munafik. Mari kita jumpa Rasulullah, apakah kita munafik? Lihat kebimbangan sahabat. Mereka berkata, mereka munafik dengan maksud bukan menghina diri mereka, memperbaiki. Tuan-tuan kena bezakan orang yang menghina diri dengan orang menyebut perkataan untuk memperbaiki. Seorang kata saya ni bodoh, dengan maksud dia nak baiki diri dia jadi lebih baik. Dengan seorang kata saya bodoh, dengan maksud dia putus asa. Kerana itu lafaz orang yang bermuhasabah dengan lafaz orang berputus asa, walau nampak similar, sama, tapi tak serupa. Apa yang tak serupa? Natijahnya. Ada orang kata, tak apalah, saya ni jahat. Itu bunyinya merajuk. Saya jahat, awak je baik. Merajuk. Dia bukan nak baiki dirinya. Seorang kata, saya memang jahat. Dia berazam untuk baiki dirinya. Maka kedua-dua datang jumpa baginda SAW. Ya Rasulullah, kami munafik. Nabi kata, bagaimana? Lalu mereka ceritakan, duduk depan kamu wahai Rasulullah, kami ingat mati, ingat syurga, ingat neraka. Lepas balik jumpa bini, jumpa anak, dah teringat benda lain pula. Lalu kata Nabi, ya Hanzalah, inna sa'ah. Begitulah masa-masa kita. Ada waktu kita ingat Allah, ada waktu kita sibuk dengan urusan kita. Wahai Hanzalah, kalau sifat itu kamu ada berterusan, nescaya malaikat turun bersalam dengan kamu. Tapi kita tidak mampu berterusan. Namun kita kena usaha. Usaha berada pada posisi takutkan Allah setiap masa. Bukan kita takut Allah pada waktu, keadaan tertentu. Kita berusaha. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, wahai orang munafik, pakaian je lawa. Nampak pakaian bersih, tapi hati kamu najis. Yakni kotor. Perlu dibersihkan. Perlu disucikan. Ia semuanya berkait dengan soalan hati. Kan hati yang menjadi tempat pandangan Allah SWT. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kamu. Yang disebut oleh Nabi SAW. Iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Wa iza salahat, salahal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Bila elok, elok segala-galanya. Bila buruk, buruk segala-galanya. Ketahuilah dia hati.
Orang beriman sibuk dia membaiki hati. Orang munafik sibuknya baiki pakaian. Orang beriman dia menghabiskan masanya memperbaiki hati. Orang munafik menghabiskan masanya untuk pakaian. Orang beriman sentiasa melihat hati untuk diperbaiki. Orang munafik sentiasa melihat pakaian untuk ditambah lagi. Ia antara dua lembah yang berbeza. Lembah munafik dengan lembah orang beriman. Dan orang munafik, dia berzuhud pada benda-benda yang harus tapi malas untuk tambah kebaikan. Zahir nampak macam zuhud, itu tak buat, ini tak buat. Zahirnya. Tetapi dari sudut kesungguhan buat baik itu amat lemah. Di sini Syekh Abdul Qadir menyebut, antara sifat munafik jenis macam ni ialah bila buat baik lemah. Tapi untuk dipuji, okey. Bukan dia suka kalau benda yang dia tak buat pun dipuji. Orang yang sebenar, dia bersungguh buat baik, dia tak suka dipuji amalannya, bukan dia suka kalau amalannya tidak disandarkan pada dia. Kata Imam Muna Asy-Syafi'i rahimahullah, aku suka seorang belajar ilmu daripada aku kalau tidak menisbahkan dirinya pada aku. Aku suka begitu. Walaupun kebaikan tu diambil dari aku, dia tak sebut aku pun tak apa. Lihat bagaimana orang beriman sibuk dia. Bukan sibuk dia untuk orang sandarkan kebaikan tu pada dia. Kalau kebaikannya tak disebut pun dia tak kisah. Tapi orang munafik sibuk untuk biar kebaikan itu dinisbahkan padanya. Hatta pada benda dia tak buat. Biar puji saya. Saya yang suruh sebenarnya. Bukan orang tu buat. Saya suruh dia buat. Maka ini kecenderungannya. Kata Syekh, orang munafik ni dia suka makan dengan jual agama. Apa maksud makan dengan jual agama? Artinya dia langgar semua haram. Dia tak peduli benda tu. Tetapi dia akan berkata dengan pelbagai alasan. Kita terima rasuah ni Ustaz sebab kita pun nak sedekah ke orang. Dia menggunakan justifikasi itu. Buat benda haram kononnya kan nak buat benda suci. Haram tetap haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal jelas, haram jelas. Al-ghayatu la tubarrir wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Tapi orang munafik akan menggunakan apa sahaja agama untuk menghalalkan perbuatan yang jelas haram dan dilarang. Contoh kepatuhan kita beragama tanpa syarat. Kepatuhan kita beragama tanpa alasan. Kepatuhan kita kepada agama tanpa helah. Kepatuhan kita pada agama dengan mujahadah. Waktu kita memilih mematuh agama, kita bermujahadah. Apa maksudnya? Kita bersungguh sampai kita boleh patuh. Bukan kita beralasan sampai kita boleh lari daripada hukuman tadi, atau berhelah sampai kita boleh buat benda lain daripada hukum tadi. Tak. Saya bermujahadah. Saya bermujahadah untuk solat, bermujahadah untuk puasa, bermujahadah untuk meninggalkan riba, meninggalkan rasuah. Saya bermujahadah untuk meninggalkan yang haram walaupun saya rugi. Saya mujahadah meninggalkan orang-orang yang menyesatkan saya dari agama walaupun saya kesunyian. Saya bermujahadah buat baik walaupun saya rasa bosan. Saya mujahadah dan semua ketaatan walau saya rasa lemah dan tak mampu. Saya yakin Allah akan menghadirkan segala kekuatannya. Ya, kadang-kadang tuan-tuan tak semangat kita nak solat duha, malas. Nak baca Quran juzuk sehari, Allah, beratnya. Kalau baca Facebook 8 juzuk sehari tak apa. Quran sejuzuk sehari, payah, sukar. Tapi kita mujahadah. Kita tak kata, esoklah, lusalah. Tangguh tidak, alasan tidak. Mujahadah itu ada. Sebab itu orang beriman, hidupnya sibuk dengan mujahadah. Hidup kita setiap hari lah peperangan. Innamal hayatu jihadun. Hidup ini jihad. Kita berlawan dengan diri kita, kita berlawan dengan kecenderungan nafsu, kita berlawan dengan kawan-kawan kita yang mengajak kepada ketidakbaikan dalam hidup. Mujahadah. Kata Syekh lagi, dia yang ni orang munafik berani makan yang haram dengan jelas. Berani makan yang haram. Ya memang orang-orang awam tak nampak, kami nampak, kata Syekh Abdul Qadir. Kata orang munafik, orang awam ni tak nampak munafik dia. Bahkan dia dipuji. Sebab itu dia boleh pertahankan munafik dia. Sebab orang awam memujinya. Tapi orang khusus mengetahui bahawa dia cuma taat pada zahir. Dia ada kepentingan dia, dia ada nafsu dia di situ. Orang awam terus memujinya.
Akhirnya dia tenggelam dengan pujian manusia untuk meneruskan kejahatan dia. Tapi dia lupa orang khawas melihatnya dengan nur, dengan firasat yang Allah berikan. Kamu ada benda tak betul. Kami tengok kamu ni ada benda salah. Kemudian kata Syekh, celaka engkau. Taat pada Allah bukan dengan kulit je. Bukan dengan zahir kamu sahaja. Ia dengan batin kamu. Bacaan Fatihah bukan dengan lidah je, dengan hati kamu. Bacaan rokok, bacaan sujud bukan dengan lidah je, 3 kali, 5 kali, 7 kali, tapi dengan hati kamu. Bacaan niat bukan lafaznya, tapi dengan hati kamu. Semuanya dengan hati kamu. Ikhlas itu bukan tutur kata kat mulut, saya ikhlas, tapi ia hati kamu. Maka celaka kita kalau kita mentaati Allah secara kulit zahir. Kerana kulit itu nilaian manusia. Batin itu nilaian Allah. Kulit nilaian manusia. Kerana itu nanti bila kita mati ditanggalkan semua kulit kita. Semua pakaian ditanggalkan. Semua jawatan ditanggalkan. Semua gelaran. Even nama kita. Ini semua kulit-kulit yang membaluti badan kita. Akhir apa yang kita ada? Kita diberi satu pakaian yang menjadikan kita sama dengan semua orang. Kenilaian kita bukan pada pakaian kulit. Kalau pakaian kulit, kenapa semuanya sama kain kafan putih? Kerana itu bukan nilaian. Tetapi kita membawa hati kita dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tiada memberi manfaat harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan yang datang pada Allah dengan hati yang salim. Apa maksud hati yang salim? Yang tidak mensyirikkan Allah. Hati yang tidak ada riak, ujub, sum'ah. Hati yang berkeranakan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, semua perkara nilai di sisi Allah bergantung pada hati, rahsianya dan rohaninya. Bila kita sebut hati, maklum dalam hati. Rahsianya, maknanya keinginan kita berahsia dengan Allah berbanding kita berahsia dengan manusia. Orang munafik ni dia banyak rahsia dengan manusia. Itu bila pecah habis dia. Tapi dia tak berahsia dengan Allah. Orang beriman sebenarnya dia berahsia dengan Allah. Berahsia dengan Allah maksudnya ialah semua halnya cuma Allah yang tahu. Dia tak berahsia dengan orang luar, tak ada. Yang kamu tengok inilah biasa je. Tapi hubungan dengan Allah cukup kuat. Kalau itu kata Syekh, solusinya telanjangkan dirimu. Telanjangkan dirimu dengan maksud buanglah sifat-sifat munafik. Sehingga aku boleh mengambil pakaian dari Allah yang beri ganti. Ini pakaian yang tak lusuh. Tentu kita memakai pakaian pujian manusia ini lusuh. Memakai pakaian pandangan manusia itu akan lusuh. Dengan kata lain, pergantungan kita selain pada Allah semuanya lusuh dan akan binasa. Ramai mana orang dipuji, kemudian dikeji. Ramai mana orang diangkat, kemudian dilaknat. Ramai mana orang disebut, kemudian dilupakan dan tidak diingat. Dulu kita disebut nama. Bahkan disebut nama kita dalam doa. Disebut nama kita dalam keramaian. Hari ini nama kita dilupakan. Bagaimana kita boleh bergantung pada orang yang sebut dan melupakan kita? Sedangkan Allah sentiasa mengingati kita. Apatah lagi waktu kita mengingati Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya bila dia ingat aku. Manusia ni tuan-tuan duk sebut nama kita sampai peringkat. Nama kita disebut dalam khutbah ni. Hebat kita. Disebut dalam semua majlis yang berbahagia sekian-sekian. Akhirnya yang sebut ni yang lupakan kita. Dia gantikan dengan nama orang lain. Apakah kita suka begitu? Dia sebut dan dilupakan. Melainkan kita orang yang bodoh. Itu kata Syekh, aku nak beri kamu pakaian yang tak lusuh. Biar kamu sering disebut oleh Allah dan berterusan. Biar Allah yang menjadikan semua manusia ingat kamu. Sebab itu tuan-tuan lihat, ni ulama-ulama yang ikhlas. Allah jadikan manusia ingat dia. Walau dia bukanlah dulu raja, tidak juga menteri, tidak juga apa penguasa dia pegang. Tapi kenapa Allah jadikan namanya lebih diingat? Bukan diabadikan dalam anak-anak mereka.
Dinamakan anak mereka dengan nama ulama itu, ulama ini. Diabadikan. Allah jadikan mereka ini diingati selalu. Apatah lagi di sisi Allah. Sebab itu buanglah pakaian munafik itu. Aku ganti dengan pakaian baru. Pakaian daripada Allah yang tidak lusuh. Kata Syekh Abdul Qadir. Tinggalkanlah pakaian pertama disebut. Ni pakaian munafik. Pertama, pakaian malasmu terhadap hak Allah. Dan kita nak buang pertama-tama sifat munafik, ialah buang sifat malas dalam ibadat. Sebab itu kita doa lepas sembahyang, lepas solat, baginda sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa ingat pada kamu dan bersyukur padamu dan memperelokkan ibadatku. Sifat munafik pertama yang kita kena tanggalkan, jangan malas dalam ibadat. Jangan malas baca Quran, jangan malas solat duha, jangan malas solat tahajud, jangan malas solat, jangan malas puasa sunat, jangan malas bersedekah. Apa nama taat, jangan malas buat. Walau diri kita rasa macam lemah, awan, mujahadah. Kita dah sebut hidup ini mujahadah. Yang mujahadah yang sampai. Kalau orang lain boleh rajin pergi gym setiap hari, tak skip walau satu hari, pahala apa dia dapat? Dia tubuh sasa seketika, kemudian kembali macam biasa, berpenyakit dan menuju binasa. Tentu kita nak pergi gym akhirat yang menjadikan kita subur dan kekal abadi. Takkanlah kita malas pergi tiap-tiap hari. Buang malas. Kemudian kata Syekh, yang kedua, buanglah pendampingan kamu dengan manusia. Jangan bergantung pada manusia, jangan berharap pada manusia, jangan mengharapkan pujian dia. Jangan buat je. Konsisten. Tuan-tuan kalau tulis dalam Facebook yang baik-baik, even orang tak like, tulis terus. Jangan, Ustaz, tak ada orang like, saya pun tak nak tulis lah. Jangan. Kita buat tu kerana Allah. Tuan-tuan yang menulis benda-benda yang baik, mesti tulis. Jadikan ia jariah kita. Ia catatan jariah kita. Kebaikan. Saya menulis untuk diri saya. Ingatan untuk saya. Atau saya menulis, andai kata orang datang ke wall saya, inilah amal ma'ruf nahi munkar saya. Saya mungkin tak boleh jumpa dia untuk suruh atau larang. Tapi kalau dia melawat rumah saya, Facebook saya, dia akan jumpa dalamnya amal ma'ruf nahi munkar. Dia akan jumpa. Itu perkataan. Sebab itu setiap apa yang kita tulis, hendaklah kita tahu. Jangan kata, oh tak ada orang baca. Ingat, ada yang lebih hebat yang membacanya. Allah. Allah yang membacanya sebelum makhluk lain membacanya. Nilai yang itu Allah bagi. Like. Allah like atau Allah tak like. Yang kira orang dulu. Tuan-tuan, kalau kita tulis satu benda, tiba-tiba yang dia Tuan Agong like. Tuan-tuan suka tak? Ya siapa like ni? Yang dia Tuan Agong. Permaisuri Agong. Siapa like? Tengok yang like. Perdana Menteri Malaysia. Like. Allah. Walaupun dia terlike, kita suka juga. Suka ni Perdana Menteri like ni. Tuan-tuan, itu orang yang tak pernah beri jaminan untuk like kita. Allah beri jaminan. Siap kebaikan, aku suka. Tapi siap kejahatan, tunggulah azabku. Sebab itu tuan-tuan ingat, dia asas kita buat baik, tak apa buat. Allah dulu yang like sebelum orang lain like. Dan jangan Allah dulu yang murka sebelum orang lain marah. Kerana bila Allah Ta'ala suka, Allah jadikan semua orang suka. Bila Allah Ta'ala murka, maka semuanya akan marah. Sebab itu hati-hati. Kali itu kita katakan, tanggalkan segala pakaian yang berkait pendampingan dengan manusia. Dan juga syirik kita. Apa maksud syirik? Buat kerana manusia lah syirik. Bukan buat kerana Allah, ini syirik. Syirik yang boleh merosakkan amalan kita. Kemudian buanglah yang ketiga, step yang ketiga. Macam mana kita nak didik diri kita? Buangkanlah segala pakaian syahwat. Hidup, tuan-tuan, jangan ikut syahwat. Jangan ikut nafsu, kita ikut syariat. Ikut syariat. Dan juga sombong, ini sifat-sifat mazmum. Sombong, ujuk, nifak. Dan sikap suka pujian manusia. Buang. Bergantung manusia jangan, pujian manusia jangan. Aluan-aluan mereka. Aluan mereka, yakni apa saja benda-benda yang seolah-olah cuba untuk beri kita satu kredit kepada kita.
Kita tak terima kredit manusia, tak terima sanjungan itu. Kemudian Syekh menyebut, buang pula pakaian dunia. Jangan waktu-waktu dunia melalaikan kita dari ingat Allah. Ya, kita bekerja pagi sampai petang, namun dunia ini jangan sampai lupakan kita tanggungjawab yang lebih besar. Sebab itu Allah Ta'ala ajar pada kita, bila terdengar seruan Jumaat, fas'au ila zikrillah, cepat-cepat tinggalkan dunia itu. Wadharul bai', tinggalkan jual beli tadi. Ingat Allah. Tapi bila selesai, silakan. Fa'iza qudiyatis salah fantashiru fiha. Fa'iza qudiyatis salah fantashiru. Habis solat, carilah dunia. Dunia ni jangan sampai kita katakan dia merampas hak akhirat. Jangan sampai dia cuba-cuba merosakkan akhirat kita. Sila cari dunia, sila. Tapi dia takkan rosakkan akhirat. Kita dah tahu waktu solat zuhur, waktu solat asar, solat maghrib, isyak. Kita tahu waktu kita duha, waktu kita baca Quran. Dunia sesibuk mana tak boleh mengurangkan akhirat kita. Jangan dunia taklah sesibuk mana, akhirat pun tak ada. Bayangkan kalau dunia sibuk. Dunia pun tak sibuk mana, dia duduk rumah je. Work from home, duduk rumah. Pun tak ada akhirat. Ini kalau dunia sibuk lagi hancur akhirat. Tuan-tuan, sesibuk mana pun kita dunia, dia tak akan merosakkan akhirat kita. Apatah lagi kalau dunia tak sibuk. Lagilah membangun akhirat kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, buang lagi rasa gagah kamu sendiri. Jangan duk rasa gagah. Buanglah sifat murah hati kamu sendiri. Tapi letakkan diri kamu di hadapan Allah. Saya buat ni kerana apa? Kerana Allah beri saya kekuatan. Saya murah hati ni kerana Allah ilhamkan pada saya kebaikan. Saya bukanlah orang pemurah, tapi Allah yang berikan kebaikan ini. Saya bersyukur atas kebaikan. Maka bukan dia melihat dirinya. Kemudian kata Syekh, buang lagi sebab musabak, buang. Jangan duk tengok obat sembuhkan saya. Jangan tengok vaksin sembuhkan saya. Tapi Allah. Tapi ia tidak menghalang kita usaha. Ya, saya ambil vaksin. Ya, saya makan ubat. Saya ke hospital. Ibu saya berdamping dengan para doktor, mendengar nasihat mereka. Tetapi saya tidak pernah bergantung pada mereka. Saya tahu penyebab sebenar Allah. Wa iza marid fahuwa yashfin. Bila saya sakit, Allah sembuhkan saya. Kali itu bila seorang doktor kata, saya tak boleh sembuhkan awak, saya dah tahu lama. Ustaz minta maaf, saya tak boleh tolong Ustaz. Sakit Ustaz memang tak boleh diubati. Saya kata, saya sudah tahu lama. Doktor tak pernah menyembuhkan saya. Yang sembuhkan saya Allah. Tapi doktor ikhtiar saya. Obat ini ikhtiar saya. Saya dah berpegang sebab dah lama. Allah sembuhkan saya. Maka lihat bagaimana jelasnya akidah orang beriman. Ya, kita melihat sebab cuma ikhtiar, bukan hakikat. Ya, sebab makan, saya sihat. Tapi saya juga tahu sebab makan juga saya boleh tak sihat. Sebab tidur, saya bertenaga. Saya juga boleh tahu bahawa sebab tidur, saya boleh hilang tenaga. Sebab berkawan, saya kuat. Saya juga boleh tahu sebab berkawan, saya akan dikhianat. Tentang benda yang sama serampang dua mata. Itulah dunia. Sebab kahwin, saya bahagia. Sebab kahwin juga saya derita. Sebab saya kaya, saya gembira. Sebab kaya juga saya duka cita. Dunia ni tuan-tuan, sifatnya serampang dua mata. Dia silahuzul haddain. Pisau yang dua sisinya tajam. Dia boleh menyembelih kita atau kita menyembelih orang. Jadi kita tahu benda ni. Saya dah tahu lama. Kalau sekiranya saya ada sahabat-sahabat, saya tahu sahabat ini boleh memuliakan saya, dia juga boleh menyebabkan saya dihina dan difitnah. Saya tahu itu semua. Sebab itu saya kembalikan pada Allah. Hakikat sebenar semua dari Allah. Maka demikian kita membuang sifat munafik kita. Kemudian kata Syekh, bila kamu berjaya buang benda itu semua, kamu akan lihat bagaimana kelembutan Allah, bagaimana nikmat Allah, bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana seronoknya kamu dalam ibadat, betapa ringannya beban yang selama ni kamu nampak berat, betapa kamu nampak luas satu perkara yang dulu kamu nampak sempit, betapa kamu nampak jalannya satu benda yang kamu nampak tertutup. Semuanya sekarang terbentang luas di hadapan kamu. Apa tidaknya? Kerana kamu mendampingi Tuhan sekalian alam yang memiliki segala-galanya. La yakfa alaihi syai', yang tidak tersembunyi daripadanya akan sesuatu pun. Kerana itu, siapa yang berjaya, kata Syekh, membinasakan dunianya dengan zuhudnya dan membinasakan hubungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sempurnakan kejayaannya dunia dan di akhirat. Allah jadikan dia dapat semua. Dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Maka dia berjaya melemahkan nafsunya, melemahkan syahwatnya,
Melemahkan syaitan. Kali itu kata Syekh Abdul Qadir, hati-hati. Hati-hati mati sebelum kamu mati. Apa maksud mati? Pertama, mati kedua, iaitu bila mati agama kita. Kita patut bimbang. Sebelum mati jasad kita. Mati hati kita sebelum matinya diri kita. Kerana yang mematikan hati kita ini ialah syaitan, hawa nafsu dunia. Yang mematikan kita dari dunia ini ialah ajal. Ajal itu dia kena pada semua orang. Tapi yang mati hati dia cuma kena pada orang lalai. Orang yang dikehendaki binasa oleh Allah Ta'ala. Maka jangan biarkan mati itu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, wahai kaum, ini seruan aku ni, aku ajak supaya kamu dekat dengan Allah. Bukan aku ajak dengan pujian, dengan sebab aku ceramah pada kamu, kamu puji aku. Bukan. Aku bukan ajak kamu sanjung aku. Aku ajak kamu sanjung Allah, baiki diri kamu. Kata ini orang yang benar-benar bertakwa. Kita kalau ceramah, kita kalau suruh buat baik, bukan kita nak suruh orang puji kita alim, pandai, bijak. Bukan. Kita nak suruh dipuji Allah dan nampak cuainya di sisi Allah. Kita cuma postman. Apakah tuan-tuan jumpa ada orang puji postman kerana beri surat tahniah, dia dapat jawatan? Tuan-tuan jumpa tak orang kata, tahniah lah postman, bagus abang postman. Sebab hantar surat kerana saya berjaya temuduga. Postman kerjanya cuma hantar surat. Tidak lebih pada itu. Kerja kita manusia, tuan-tuan, ingatkan manusia yang lalai supaya ingat Allah. Bukan untuk kita dipuji. Jadi kalau nak puji, bukan kita suruh. Kita tak pernah suruh, pujilah saya. Tak. Saya menyuruh diri saya dan diri tuan-tuan memuji Allah. Menyanjung Allah bukan diri saya. Saya cuma postman. Tidak lebih pada itu. Saya tidak berhak dipuji kerana menyampaikan surat penghargaan. Saya tak ada hak itu. Haknya Allah yang menginsafkan kita. Yang membuka jalan kepada kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Sebab itu banyak memuji Allah. Dan jangan jadi penyeru-penyeru yang mengajak manusia memuji dirinya. Jangan jadi seperti influencer, jangan jadi seperti Insta famous yang mengajak manusia memujinya. Kan dia akan menyesal. Kalau dia hendak orang puji dia, tidak lama nanti dia akan tutup akaun dia. Dan di akhirat akaunnya muflis langsung. Kita nak Allah, orang semua puji Allah. Kalau saya seorang ayah, saya nak anak saya puji Allah lebih daripada puji saya. Kalau saya seorang ibu, saya nak anak saya syukur pada Allah, bukan syukur pada saya. Dan kalau dia bersyukur pada saya, kerana Allah suruh dia syukur pada saya, bukan kerana saya yang suruh. Kerana Allah yang menyuruh, ta'alah ayah, ta'alah ibu. Biar dia faham begitu, bukan dia faham daripada saya. Begitu cara kita menyampaikan nasihat. Dan begitu cara Syekh Abdul Qadir menyampaikan wasiat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.